Siapa izinkan kau datang kemari? Maka jaminan Nabi SAW akan dibina untuknya istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi SAW, "Man bana baitan min on air. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مبارك. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis pada malam ini, mari sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kekuatan, kesihatan dan umur untuk melalui hari-hari ini. Dan Alhamdulillah, nikmat yang paling besar kita miliki hari ini, nikmat Islam dan nikmat iman, yang mana harus kita syukuri sentiasa dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini banyak persoalan-persoalan yang timbul mungkin di kalangan pendengar kita, rakan sahabat kita yang mengikuti live secara live ini. Antara persoalannya, apa benda kat depan ni yang first time tengok alat yang besar bulat di hadapan ustazah dan saya pada malam ini. Dan apakah persoalan yang ingin dikupaskan pada malam ini berkaitan tajuk ketika cinta bertasbih. Ustazah suka berkongsi tajuk-tajuk yang agak menjadi satu persoalan, okay? Dan insya-Allah malam ini sedikit kisah yang akan dibicarakan adalah berkaitan dengan kisah cinta kami lah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, Allah yang maha menyintai, ataupun Allah yang wadud, Allah yang maha cinta, dan kecintaan yang Allah miliki kepada hamba-Nya sangat besar, melebihi hamba-Nya yang ini kita mencintai antara manusia. Lalu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, yang maha penyayang, Allah alirkan rasa kasih dan rasa sayang itu kepada manusia. Lalu terbentuklah rasa cinta di antara kami berdua. Begitu juga cinta kita antara pasangan, Allah alirkan di situ. Lalu cinta yang kuat itu, cinta yang tulus ikhlas itu menguatkan antara satu sama lain. Lalu terhasillah perhubungan yang menyatukan, dan insya-Allah akan menyatukan kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini ustazah akan berkata lebih detail lah, lebih mendalam lagi lah. Mungkin sedikit yang belum pernah didengar berkaitan antaranya adalah persoalan bagaimana kami berkenalan. Kemudian bagaimana penerimaan keluarga bila mana seorang engineer ingin melamar seorang ustazah, yang mana mungkin belum pernah dalam keturunan
ustazah sendiri ada golongan ataupun ada pasangan yang datang daripada latar belakang engineering ataupun bukan bidang agama lah mungkin, insya-Allah. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin ustazah boleh kongsikanlah sedikit sebelum saya menambah ataupun okay, insya-Allah dipersilakan ustazah lah berkaitan cinta, kisah tajuk malam ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya tadi nampak ada banyak komen ya. Antaranya yang hadir Hendry Hans, Nur Azah binti Atan, Nini Azaz, Ryan, Bibi Awang, Cikgu Liza, Syazwani, Asha, Nur Jaafar. Anda sebenarnya bersiaran daripada mana ya? Kan? Mungkin dengan anda memberikan komen, dengan itu masya-Allah saya sendiri perkongsian kita pada malam ini pun akan engagement semakin naik. Apa Rahayati, Awang, subhanallah. Okey ke semua? Suara kami jelas ke tidak? Sebenarnya tuan-puan sekalian, kita sedang mencuba pada malam ini untuk kali pertama, iaitu set, kan? Set subhanallah. Okey, kita sedang mencuba set terbaru untuk kemudahan kelengkapan studio kita. Kan kali pertama sebenarnya kami sedang menggunakan kemudahan beberapa kamera canggih, kemudian beberapa lagi aksesori-aksesori yang lain hasil daripada infak tuan-puan sekalian. Jadi tajuk dipilih malam ini iaitu berkenaan dengan apabila cinta bertasbih adalah sebagai satu percubaan, kan, untuk kita nak tengok adakah tim bersedia untuk kita gunakan segala infak yang telah tuan-puan berikan melengkapkan studio kita ni. Okey, masya-Allah tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Okey, saya suka kekalkan macam ni. Okey, kita boleh tengok lagi lebih kurang 2.1k. Okey, alhamdulillah saya sihat walafiat. Saya juga doakan tuan-puan muslim-muslimat sekalian sihat walafiat juga. Okey, saya nak mulakan dengan tajuk malam ni iaitu apabila cinta bertasbih. Tuan encik suami, apabila cinta bertasbih, masya-Allah. Bila sebut pasal cinta, ia adalah satu bentuk hadiah. Kan, bila sebut pasal cinta, ia adalah satu bentuk hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Maka sewajarnya kita lebih mencintai pemberi hadiah berbanding dengan cinta itu sendiri. Jadi apabila kita tahu siapakah yang memberikan cinta, Allah, maka apabila kita menikmati manisnya rasa cinta, sepatutnya semakin bertambah cinta kita kepada pemberi cinta iaitu Allah. Kerana yang kita bimbang ialah apabila kita lalai leka dengan cinta yang Allah beri, kan, lalu kita bermaksiat dengan cinta. Kerana kita ni penuh dengan rasa cinta sekian-sekian melalaikan kita daripada mentaati Allah dan sebagainya. Maka subhanallah tuan-puan sekalian, yang kita bimbang Allah akan menarik rasa cinta tu supaya kita kembali kepada Allah. Faham kan maksudnya? Okey, cinta ni ibarat satu anugerah ataupun hadiah daripada Allah. Allah berikan kepada kita, lalu kita boleh berkasih sayang, kita boleh bercinta, boleh berkenalan. Ada kisah yang Allah aturkan untuk kita. Masya Allah. Kemudian Allah ingin menilai adakah kita lupa kepada Allah pemberi cinta ni, ataupun kita akan bertambah cinta kepada Allah, lalu Allah mengukuhkan cinta kita. Masya Allah, subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, antara pepatah ni saya baca dalam buku tentang cinta oleh Ustaz Fahrul Joy. Kita tidak boleh mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita. Dan kita tidak mampu mencintai diri kita sendiri melainkan kita mencintai Allah. Subhanallah. Kan, kalimah-kalimah cinta malam ni. Saya ulang lagi sekali. Kita tidak mampu mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri sendiri. Dan kita tidak mampu untuk mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai Allah. Allahu Akbar. Jadi dengan kita mencintai Allah, kita kenal Allah, akhirnya kita menjadi seseorang yang ingin menjaga diri.
Masya Allah. Kita ingin menjaga diri kita kerana kita tahu bahawasanya Allah lah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Lalu kita mencintai Allah, subhanallah. Akhirnya kita faham Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik. Allah telah mentakdirkan sesuatu dengan terbaik. Kan? Allah paling tahu apakah hikmah yang terbaik untuk hidup kita. Kan? Takdir yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita jumpa orang yang silap. Kan? Bercinta, lepas tu putus cinta. Bercinta, putus cinta. Encik pernah putus cinta? Tidak pernah lagi. Ha? Tidak pernah. Kuat sikit, Cik. Tak pernah. Tak pernah putus cinta? Tidak pernah. Oh, siapakah cinta pertama Encik? Ustazah lah. Oh, saya? Ya. Masya Allah. Anda pasti? Iya. Masa sekolah rendah? Tidak pernah bercinta. Oh, sekolah menengah? Tidak pernah bercinta. Subhanallah. Memang tak ada orang nak ke pada Encik? Lebih kurang begitulah. Oh, Encik tak laku? Saya merendah diri je. Oh, merendah diri. Masya Allah. Okey. Saya mengejar cita-cita. Oh, subhanallah, mengejar cita-cita. Betul. Okey. Lepas Encik dah masuk universiti? Saya masih lagi mengejar cita-cita saya. Subhanallah. Jadi masa belajar di Tati College, lepas tu belajar di UTM. Betul. Okey, kan Encik jumpa ramai wanita. Oh, saya tak memandang wanita kata-kata. Encik kena kuat sikit. Okey, Encik tak memandang wanita. Saya menjaga mata macam tu lah. Ya, jadi Encik pandang lelaki. Lebih kurang macam tu lah. Ya. Tapi tanpa rasa cinta lah. Bahaya Encik pandang lelaki. Ya, ialah tidak ada pandang tak ada rasa cinta. Pandangan biasa lah. Pandangan biasa, subhanallah. Ustazah pernah bercinta? Tak pernah, subhanallah, tak pernah. Saya sekolah menengah. Saya sekolah di Ma'had Muhammadi Lil Banat, Kota Baru. Perempuan. Sekolah tu semua perempuan. Jadi lepas ramai peminat ustazah di sana. Perempuan. Ya, sesama perempuan. Sesama perempuan. Lagi bahaya ustazah. Betul. Tapi sebenarnya bila sekolah perempuan, dia adalah adik angkat, kakak angkat macam tu lah. Okey, lepas tu saya masuk Kuza. Ramai lelaki yang ustaz-ustaz situ. Ramai ustaz-ustaz. Tapi saya pun mengejar cita-cita. Masya Allah. Rupanya kita sama. Itu ayat saya ustazah. Saya pinjam Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Lepas tu saya masa di Kuza lah, takdir Allah. Hadirlah seorang lelaki. Masya Allah. Siapa tu dia? Itulah, hadirlah seorang lelaki ketika saya belajar di Kuza. Ketika saya menolak ramai cinta lelaki. Masya Allah. Tak adalah ramai yang tak adalah ramai ni. Masya Allah. Dia begini kan, saya kembali kepada ayat tadi. Saya selalu pesan kepada anak-anak, remaja-remaja kan di sekolah, di universiti, saya selalu mengingatkan bila mereka bertanya, Ustazah, macam mana kita nak dapat pasangan yang baik? Kan, bagaimana Ustazah gini-gini? Sebab kan Allah berfirman, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Saya kata ketika kamu sedang belajar, sampai bila Ustazah? Ketika kamu sedang belajar, terutamanya di sekolah menengah, kemudian kamu di universiti, kamu perlu pertama menyibukkan diri menjadi baik. Sibukkan diri jadi baik. Jadi baik sebab hasil daripada istiqamah kamu, berjuang kamu untuk menjadi baik, Allah akan berikan kepada kamu pasangan yang baik. Saya selalu bayangkan begini, kamu jadi baik, kamu fikir untuk jadi orang yang baik, jaga diri kamu, jangan buat maksiat, jangan pergi buat sesuatu yang yalah mengikut hawa nafsu sebagaimana remaja nak ada couple dan sebagainya. Dan Allah lihat usaha kamu tu, menjaga diri kamu tu, Allah akan hadiahkan di sana yang kita tidak tahu ada pula lelaki yang juga sedang mujahadah menjaga dirinya. Subhanallah, sampai satu masa kamu akan ditemukan. Subhanallah. Jadi mungkin saya juga menyibukkan diri, maksud fokus pada mengejar cita-cita. Encik pun sama. Bagaimana boleh terbuka hati tu Ustazah? Okey. Subhanallah. Sebelum tu saya nak kembali soalan kepada encik suami. Sebab yang memulakan tu encik. Allah. Yang memulakan encik. Tapi saya nak cerita dulu sikit. Ketika saya belajar di Kuza sebelum pergi ke Mesir, saya tak tahulah kenapa, tapi saya seorang yang mungkin sebab dulu sekolah menengah perempuan saja, jadi saya macam tak boleh bukan nak kata anti lelaki, tapi orang lelaki menggelarkan saya, oh Asma tu anti lelaki. Bukan kata kita jual mahal, tak ada pun orang yang mengorak bersungguh ke apa Ustaz. Tapi saya tegas sangat dengan lelaki sebab mungkin kita dah biasa dengan perempuan.
kan, adalah seorang takdir Allah kan, adalah seorang hamba Allah ni meluahkan keinginan dia kan, meluahkan rasa suka dia dan sebagainya. Saya masa tu kalau lelaki yang buat begitu, saya terus call. Dah ada sebelum ni Ustazah? Bukan. Dah ada apa? Orang yang meluahkan tu. Bukanlah dia luahkan apa. Maksudnya yelah dia nak yelah macam tu nak Encik. mengorak lah. Nak mengorak. Masya-Allah. Encik, ada tak orang perempuan yang luah? Memang tak ada. Memang saya tulis kat belakang saya tidak dibenarkan mengorak. Pakai selalu baju tu. Pakai selalu. Ya Allah, sampai tahap tu ya. Yalah. Encik tepah mana baju tu? Adalah buat sendiri. Okey. Tulis. Masya-Allah. Saya tak adalah sampai macam Encik, tak ada sampai tahap macam tu. Tapi masya-Allah, contoh, saya bagi contoh saja. Lepas tu saya macam dalam kepala cinta masa tu haram. Saya letak dalam kepala cinta tu haram sebelum nikah. Jadi saya terus akan saya akan hubungi Ustaz. Sebab kami di Kuza panggil Ustaz Ustazah. Ustaz, ni kenapa mesej mengarut-ngarut ni? Ada masalah apa? Ustaz tak tahu ke hukum ni haram? Gini-gini. Memang serik lah. Rupanya bila saya menjawab begitu kepada beberapa orang lelaki, tersebarlah di kalangan lelaki tu, Masya Allah, tersebar. Sekarang dah 3,000 orang, terima kasih, tersebar di kalangan pelajar-pelajar lelaki. Wah, Asma ni anti lelaki, Asma ni, bahkan dia orang kata tak ada orang nak ke Asma ni, Asma perangai macam ni gini. Lepas tu kan saya blok. Dan ketika berlaku keadaan seperti tu, saya senang lah, okey lah, saya senang. Saya suka je, saya kata okey, tak apa. Tak apa, tak laku pun tak apa. Jodoh tu insya-Allah Allah akan temukan. Masa tu saya ada pula beberapa orang ni yang saya dapat tangkap. Saya tanya, Ustaz, kenapa ni? Apa tujuan Ustaz sebenarnya? Saya rasa Ustaz tak ikhlas pun nak ni kan. Lepas tu dia mengaku, dia kata sebenarnya ada geng-geng lelaki ni, dia orang mencabar siapa yang boleh mengorat Asma ni, macam tu lah kan. Dia menang lah gini. Macam dia orang berpakat, macam dia orang ada saling mencabar untuk ketika di Kuza Ustaz. Masya-Allah. Dia macam saling mencabar, kalau kau boleh tu Asma, kau memang hebat. Macam tu lah. Dia sekadar nak menyahut cabaran tu. Masya-Allah. Jadi lepas tu kebetulan masa tu datanglah seorang lelaki ni daripada planet mana tak tahu. Masya-Allah. Kan? Tiba-tiba datanglah. Dalam masa tu telefon dah mula. Ada satu mesej masuk. Masa tu tak ada WhatsApp lagi, tapi ada apa dia? Mesej biasa, mesej. Assalamualaikum. Tak jawab berdosa. Masya-Allah. Saya ingat lagi, Assalamualaikum, tak jawab berdosa. Saya ni lepas dah cakap macam tu, apa lagi? Saya terus Assalamualaikum. Lepas tu dengar suara lelaki pula. Kenapa? Ada apa ni? Oh, kamu ni sama juga pelajar Kuza. Kamu sahut cabaran juga ke? Kamu marah. Lepas tu saya pun letak. Masya-Allah, macam singa marah tu. Ya. Lepas tu saya dibalas mesej. Lepas tu dia kata, wow, macam singa betina. Singa betina. Okey, Encik sambung cerita. Encik sambung cerita. Macam mana Encik boleh nak mesej wanita tu dengan mesej macam tu? Ustazah tadi tu mesej. Saya yang mesej tadi. Saya tak tahu siapa yang mesej. Okey. Ke orang lain yang mesej? Tak tahulah saya. Okey. Macam mana Encik boleh bermula tu? Jujurnya cerita tu bermula dengan adik. Adik yang ketika itu belajar di Kuza. Okey. Yang menceritakan tentang kebaikan, kesolehan, kewarakan dan sebagainya. Maksudnya adik Encik? Ya. Cerita seorang yang bernama Asma binti Harun lah. Okay. Maksudnya dia cerita pasal senior dia, ada betul, yang baik, yang kejut subuh selalu, yang jaga macam-macam lah muslimat di asrama dan sebagainya. Lalu dia katalah, apa-apa ni jujur kan. Mana dulu cuma hantar message dulu sebagai satu step permulaan lah, kata permulaan pelangkah pertama lah, kata ke arah untuk berkenalan. Tapi tak ada apa-apa rasa lagi. Perasaan tu tak ada lagi, tak ada apa-apa, cuma sekadar berkenalan. Antaranya adalah untuk bertanyakan tentang soal jawab agama lah, tentang soal jawab agama. Oh, jadi Encik tak menipu lah yang Encik kata nak tanya soal jawab betul, agama tu. Betul, itu jujur, betul. Itu memang jujur. Itu betul jujur. Bukannya Encik saja reka cerita. Tak ada. Okey.
ceritanya bila saya dah terima mesej tu kan, bila saya terima mesej, saya kata, lepas tu dia mesej lagi. Dia kata, dia cakap, lepas pada tu memang saya buat tak tahulah nak kata, subhanallah. Lepas daripada tu dia mesej lagi. Dia kata, awak belajar di Kuza ke? Saya kata, saya pun jawab tak tahulah kan, sebab menggatal ke apa. Saya jawab, ya, saya di Kuza. Awak bukan pelajar Kuza? Saya tanya macam tu lah kan. Tak, saya bukan pelajar Kuza. Macam mana awak tahu saya pelajar Kuza? Tadi awak sebut. Macam tu lah. Lepas tu satu hari, lepas pada tu dah lama dah, saya pun okay, stop, dah lama dah tak apa-apa, Masya Allah. Dah lama dah tak bercakap, saya pun buat tak tahu. Lepas dah berapa minggu kot tiba-tiba 3 minggu 1 hari. 3 minggu 1 hari. Tipulah encik tahu. Okey, tipu encik ingat. Orang lelaki memang tak ingat pasal hari-hari, pasal tarikh semua tu. Okey. Lepas tu kan encik mesej, subhanallah. Masa tu encik mesej macam ni ayat dia. Assalamualaikum, lebih kurang. Assalamualaikum. InsyaAllah petang ni saya akan telefon awak untuk perkara yang penting. Macam tu lah. Bayangkan hari tu saya dah marah-marah. Lepas tu sebenarnya tak ada mesej. Lepas dah marah tu langsung tak ada mesej dah. Betul. Selepas dah 3 minggu 4 minggu, tiba-tiba dapat lagi mesej dan saya ingat nombor ni. Lepas tu mesej tu sebut tentang saya nak akan telefon awak petang ni, ada urusan penting. Macam tu lah. Lepas tu kan saya tak balas. Saya tak apa. Pagi tu saya ada usrah. Budak baik kan. Pagi tu saya ada usrah. Selepas saya dapat mesej tu, saya punya berdebar tu, Masya Allah. memang berdebar-debar, hati berdegup kencang. Saya kata kenapalah susah hati sangat orang ni nak telefon, dan belum tentu pun saya nak angkat. Tanda cinta kan? Mungkin degupan cinta. Subhanallah. Masa tu kan tapi ni lah, saya pun pergilah usrah pagi tu. Lepas tu kan balik, tunggu, semua tak tenang. Semua tak tu arah dah. Padahal tak kenal siapa ni, tak tahu siapa ni. Lepas tu kan saya cakap sungguh, saya sampai buat solat hajat, buat solat taubat. Saya kata, ya Allah, kenapa berdebar sangat orang ni nak telefon, tangan seram sejuk macam keawangan, tak tahulah kan. Rupanya panggilan cinta. Subhanallah. Tapi kan stay sama lagi saya lah. kat sana biasa je nak. Biasa je, makan selera, sembang apa semua, main bola lagi. Subhanallah, teruk sungguh. Okey. Tu macam cinta ni pelik kan? Ya. Lepas tu okey, petang saya tak tahu. Saya jarang sebenarnya terima masa tu. Kalau sebab kita okey, untuk pengetahuan tuan-puan, masa saya di Kuza, saya adalah timbalan Presiden MPP. Maksudnya timbalan Presiden MPP ni jawatan nombor 1 wanita lah, timbalan Presiden. Masa tu bila berlaku orang panggil election pilihan raya kampus, saya dapat undian nombor 1 tertinggi. Nombor 2 lelaki. Masa tu kan HAP bagi tahu, Haiwan Pelajar kata, tahun ni untuk kali pertama perempuan paling tinggi. Maksudnya dapat undian paling tinggi. Lepas tu mereka main-main, mereka kata presiden kita wanita lah kali ni, MPP kita ni kan, DTP masa tu. Masya Allah. Lepas tu saya jadilah timbalan Presiden MPP. Masya Allah, naik presiden. Sebenarnya saya faham ketegasan saya kepada lelaki masa tu pun membuatkan saya dapat sokongan daripada lelaki juga. Macam tu. Sebab saya memang straight, kalau bercakap orang lelaki tak pandang. Bila orang lelaki, Ustazah, ya ada apa? Macam cakap memang tak pandang, ya. Jadi saya memang kenali saya orang yang straightforward. Tak adalah, ya Ustaz, kenapa, ada apa? Tak ada. Jadi dia orang pun akan short je. Dan kebetulan masa tu saya dapat macam pelajar cemerlang lah. Pelajar cemerlang every sem dapat dean's list, kecuali satu kena dapat anugerah pelajar syariah cemerlang. Jadi backup dengan rekod belajar. Lepas tu mungkin dengan sikap begitu, jadilah naik presiden. Okey. Jadi situasi saya macam sibuk-sibuk. Lepas tu saya macam okey lah, orang lelaki gini-gini kan, kita boleh tepis. Tapi panggil mesej encik tu, bila encik kata petang ni saya nak telefon, padahal banyak je saya macam abaikan. Punya saya berdebar tu sampai baca Quran, lepas tu zikir. Ya Allah, kenapa ni, ya Allah, apa masalah ni? Lepas tu bila encik menunggu masa tu kan, encik kata pukul 5 macam tu, saya dah lupa. Tiba-tiba naik nombor encik. Lepas tu saya pun angkat. Macam biasa,
Macam mana suara saya masa tu? Tegas lagi. Garang. Terus saya telefon. Ya, saya angkat. Ada apa encik? Bukan, saya kata ada apa? Macam itulah, tak ada encik-encik. Okey, ada apa? Terus dia jawab, saya nak merujuk awak cakap ganulah. Saya nak merujuk awak untuk soalan agama. Kenapa nak rujuk saya? Sebab yang saya tahu awak belajar di Kuza kan? Kuza pengajian Islam kan? Jadi boleh tak? Soalan apa? Macam itulah. Memang saya jawab tegas sungguh. Contoh soalan, lepas tu teruslah encik ni bagi tahu saya belajar di UTM. Kawan-kawan saya ni sekelilingnya banyak Chinese. Kan kawan-kawan banyak Chinese. Jadi dia orang selalu kadang berdebat dan tanya pasal tentang Islam, pasal ni, dan kadang-kadang ada banyak akidah saya tak boleh nak jawab. Jadi boleh ke saya jadikan awak rujukan saya? Saya pun termenung. Masa ni memang tak fikir dah berdebat-debat tadi tu. Saya pun jawab macam ni, tuan-puan sekalian. Saya kata boleh kalau saya fikir apa? Okey juga kan? Macam ni encik. Boleh dengan 3 syarat. Pertama, encik dah tak boleh hubungi saya melalui telefon ni. Tak boleh WhatsApp, tak boleh call. Dan hanya berhubung melalui email sahaja. Itu syarat dia. Lepas tu encik jawab, okey, boleh. Syarat yang kedua, encik tak boleh cari saya siapa, dan jangan tak boleh tahu nama saya. Encik tak boleh tahu nama saya. Encik tak boleh siasat saya apa. Kemudian saya terus bagi syarat masa tu, Allah bagi ilham. Syarat ketiga, sekiranya urusan kita ini melebihi daripada urusan soal jawab agama, kita kena stop immediately. Saya tak nak awak tanya khabar saya ke, awak bagi tahu apa-apa ke, kan, ada perasaan ke. Kalaulah awak tiba-tiba macam, bayangkan saya boleh cakap direct macam tu. Saya memang jenis direct kan. Kalaulah tiba-tiba urusan soal jawab ni bertukar pada urusan lain, saya minta encik berhentikan segera. Saya tak nak ada kaitan apa-apa dengan encik, sebab saya budak pengajian Islam dan encik pelajar chemical engineering. Macam itulah. Lepas tu dia setuju semua. Okey, baik. Okey, lepas ni saya bagi email. Soalan melalui email saja. Okey encik, apa yang berlaku masa tu sebenarnya? Saya dah lupa semua dah. Allahuakbar. Jadi lepas tu alhamdulillah lah, banyaklah perkongsian, pertanyaan melalui email. Dan alhamdulillah lah jawapan-jawapan yang saya terima pada ustazah sangat-sangat macam ilmiah, dan banyak membantu saya lah dalam apa saya niatkan tu lah, dalam perhubungan dengan muslim dan sebagainya, persoalan-persoalan isu semasa dan sebagainya kan. Banyak membantu dalam masa tu. Cuma bila satu ketika tu Jan saya tidak ustazah, saya tahu dia akan susah payah keluar ke jalan, ke Kuza, daripada bilik ke hostel ke jalan tu terlalu jauh untuk pergi ke cyber cafe ketika itu. Manakala saya mudah saja boleh akses ketika buat master situ. Dan ustazah bersusah payah, dia akan memastikan bila dia keluar tu akan diterima satu email lah, satu persoalan ataupun satu jawapan, satu respon daripada saya lah. Dan bila satu ketika tu saya tidak menghantar atau merespon selama 3 minggu saya tidak saya. Dan itulah antara kata detik-detik lah yang mana dia dah melanggar detik poin yang ketiga, syarat ketiga ustazah. Masya Allah. Saya pun saya dapat merasakan tu lah. Tetapi mungkin masa tu macam berputik. Berputik lah. Perasaan berputik. Rasa ada. Tapi saya rasa ustazah lebih rasa kot. Yang tu saya rasa saya kena hentikan tu. Pendek cerita macam ni. Lepas tu berlangsung lama, tuan-puan sekalian. Encik suami dia bagi email soalan. Saya pula apa yang saya buat, saya seronok masa tu terima soalan, sebab soalan memang complicated. Contoh dia tanya soalan berkenaan dengan takdir. Di mana keadilan Allah bila Allah mentakdirkan seseorang itu jadi jahat. Jadi ada orang sebut okey, dah jahat, aku jahat ni sebab takdir Allah. Dah Allah yang merancang semuanya, dan aku jadi jahat pun dengan izin Allah. Macam itulah kan. Jadi tuan-puan sekalian, ada banyak lagi soalan-soalan akidah yang ustaz tanya kepada saya masa tu. Lepas tu encik suami tanya, dan masa tu saya ingat saya merujuk kepada para pensyarah.
Saya mesti lepas habis je kelas saya akan merujuk. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Lepas tu pensyarah akan kupas secara logik, secara ilmiah, dalil-dalil apa semua. Saya pun akan menulis dan sebenarnya email soal jawab kami ada kekal sampai sekarang. Alhamdulillah dikumpulkan dah. Dikumpulkan. Himpunan soal jawab, bila saya baca hari ini, saya sendiri terkejut. Saya kata, ya Allah, hebat juga dulu saya menulis. Maksudnya panjang saya bagi jawapan secara ilmiah, dalil, hujah-hujah semua. Dan benda tu berlangsung selama beberapa bulan. Beberapa bulan soal jawab. 8 bulan 10 hari. 8 bulan 10 hari. Yelah tu Encik. Dan bila saya refer balik email tu, saya juga hebat menulis masa tu. Oh, rupanya rajin menulis. Rajin menulis masa tu sampai. Tapi sekarang kalau saya tulis mesej pada Encik panjang-panjang, Encik je balas K. Okey tu paling panjang. Paling panjang. Okey, paling panjang. Okey. Tapi masa tu Encik boleh tulis soalan panjang pula. Betul. Encik dah mula berubah. Ya, betul. Okey, masya-Allah. Ringkas cerita tuan-puan sekalian, saya masa kalau nak baca email, zaman tu telefon lama yang boleh baling Nokia 3210. Masa tu mana ada lagi internet, bukan smartphone, telefon lama tu. Jadi bila saya nak baca email, Encik suami bagi, saya kena berjalan kaki jauh keluar pada Kuza, lebih kurang dalam 2 km saya rasa, 1 km lebih untuk pergi cyber cafe. Dan bayangkan tuan-puan sekalian, saya akan pergilah berapa hari sekali untuk dapatkan soalan pada dia, saya jawab. Sampai satu ketika saya keluar ke cyber cafe, buka email, tak ada email daripada Encik suami tanya soalan. Saya tunggu sampai 3 hari, berjalan jauh, semata-mata nak tengok email soalan, tak ada lagi. Sampai dah masuk minggu ketiga, Masya Allah, tuan-puan bayangkan, sampai masuk minggu ketiga saya tak terima email. Saya mula rasa pelik kepada hati saya sendiri. Kenapa saya menunggu-nunggu email dia? Dan kenapa saya sedih dan saya kecewa tak ada email dia? Apa kesan kecewa tu, Ustazah? Sebenarnya ada cerita lah. Tak selera makan ke? Saya jadi sampai pikat, saya menangis. Ya, saya menangis depan Allah. Saya kata, ya Allah, kenapa dengan hatiku ni, ya Allah? Kenapa aku menanti-nanti sangat email daripada dia ni? Memang kami tak kenal nama, saya tak kenal nama, saya tak tahu dia, tak pernah. Ni sebab memang email saja. Zaman tu memang terhad sangatlah. Kejam saya macam tu dah. Ya, kejam. Encik lakukan begitu memang kejam. Lepas tu, bayangkan tuan-puan sekalian, lepas dah tak bagi email, saya dah macam, saya tak bukan nak kata tak tertuarah, pergi je belajar macam biasa. Tiba-tiba dapatlah satu, masa tu ada program usrah juga, tiba-tiba dapat mesej, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba dia hantar melalui telefon. Saya mohon maaf. Adakah awak menunggu soalan? Adakah awak menunggu email soalan daripada saya? Ya ni, kenapa tertutup? Pusing. Adakah awak menunggu soalan daripada saya? Soalan macam tu. Encik tanya tiba-tiba, adakah anda menunggu soalan daripada saya? Masya Allah. Saya kan dah lah 3 minggu tunggu, tiba-tiba dapat mesej, awak tunggu ke soalan pada saya? Dah lah larang melalui telefon, tak boleh. Saya pun jawab, mana ada, tak ada, tunggu langsung. Sombong, tak ada tunggu langsung. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, sebenarnya saya bukan nak cerita pasal nak ajar anak-anak muda bercinta, tidak. Masa tu, Masya Allah, saya itulah yang ni tertutup. Okey. Sorry. Sebab tengah setting ni kan. Okey. Sebenarnya saya bukan nak galakkan remaja bercinta ataupun kalian rasa indahnya cinta ustazah. Saya nak bagi gambaran, semua orang ada yang bertemu dengan jodoh diaturkan oleh seseorang. Ada juga Allah jadikan kisah-kisah seumpama ini kan, yang kita tak jangka. Kemudian setelah tu saya bertanya pada encik. Kan saya bertanya, kenapa dah berhenti bertanya? Kenapa dah berhenti bertanya? Encik jawab apa? Sebab saya dah melanggar syarat yang ketiga. Ya, subhanallah. Tuan-puan sekalian, itulah nak kata punchline-nya. Bila saya tanya, kenapa encik dah berhenti bertanya soalan? Kemudian bila encik suami jawab, kerana saya telah pun berhenti, saya telah melanggar syarat ketiga. Tuan-puan ingat tak syarat ketiga apa saya bagi? Syarat pertama, tak boleh ada mesej ataupun telefon.
hanya melalui email. Syarat kedua, jangan siasat, jangan cari siapa saya, nama saya, tanya khabar ke langsung, tak ada. Urusan kita melalui email adalah soal jawab agama. Tak payah nak mula awak apa khabar, saya doakan, tak ada. Saya kata kena direct. Dan syarat ketiga, kalau ada apa-apa perkara yang melampaui daripada urusan soal jawab, kan, maka encik kena berhenti secepat mungkin. Maksudnya stop. Jadi bila encik suami kan masa tu jawab, kerana saya telah melanggar syarat ketiga, saya dah faham. Syarat ketiga adalah sebab encik langgar syarat ketiga, tak boleh ada apa-apa perasaan. Saya masa tu kan keawangan. Wah, macam tu lah. Okey encik, lepas tu step seterusnya apa? Cuba recall balik. Lepas tu saya berterus terang lah kepada ustazah, dan saya meluahkan benda tu. Kemudian ustazah kata nak kenal lebih, kena telefon ayah dulu, dan semuanya bawah pengetahuan ayah lah, ayah mak lah. Sebenarnya kan cik, memanglah bab-bab macam orang perempuan ingat. Betul. Saya ingat part yang akad nikah je. Ingat part akad nikah je. Lepas tu nampak bela je. Encik isteri seorang je kan? Betul. Saya je kan? Betul. Cinta pun seorang je kan? Itulah orang lelaki. Kita faham. Encik, selepas daripada tu kita istikharah. Betul kan? Istikharah. Hasil pada istikharah, kami bagi jawapan masing-masing, jawapan ya. Lepas tu tanpa melihat. Ya. Tuan puan bayangkan masa saya istikharah, saya tak tahu nama dia, dan saya tak tengok. Saya tak tengok langsung. Saya tak adalah minta, sebab kita memang tak ada smartphone. Tak adalah saya minta post gambar untuk saya istikharah ke. Saya kata okey, sebab saya jenis orang straight to the point. Saya bukannya jenis yang maksudnya jiwang-jiwang macam tu lah. Saya kata okey, kalau macam tu istikharah lah, dan tengok jawapan dapat istikharah. Lepas tu kan tak adalah saya minta nak tengok gambar ke, dia pun minta nak tengok gambar ke. Kalau orang kata wujud ke cinta tanpa kenal, tak pernah jumpa, tak pernah tengok rupa. Jadi saya nak bagi tahu saya macam tu. Lepas daripada istikharah saya dapat jawapan ya, baru saya terfikir. Macam mana rupa? Baru saya terfikir. Saya kata, encik, sekarang ni saya tak tahu macam mana status kita ni. Tetapi masa tu tuan-puan sekalian, dalam tempoh saya istikharah, saya buat apa? Encik, masa tu saya dah minta nama dengan tempat encik belajar. Untuk istikharah saya cuma minta nama dengan tempat belajar. Masa tu di UTM ni. Lepas tu takdir Allah, saya kata beri saya masa untuk siasat, untuk saya istikharah. Saya istikharah bukan solat istikharah saja. Saya cari kawan-kawan kenalan yang sama belajar dengan encik suami. Lepas tu bila saya berhubung, saya cari-cari, Allah mudahkan. Dan ada seorang muslimat ni namanya Asmalina Ismail. Encik ingat sebab encik sama persatuan dengan dia. Saya berjumpa Asmalina Ismail tu, Kak As ni di satu program. Terus saya tanya, Kak, saya nak tanya, akak belajar dulu di Tati? Ya. Akak kenal ke Tengku Fazli? Oh, kenal. Kenapa awak tanya? Tak ada, saya saja tanya. Dia orang macam mana? Oh, orangnya baik, gini-gini. Dia tu presiden MPP. Oh, dia tu orang gini-gini. Orang. Saya kata okey, makasih ya. Saya tak ada pun kata ada gambar tak nak tengok, tak ada. Saya cuma masa tu minta petunjuk dengan Allah. Saya nak kenal orang ni fikrahnya macam mana, lepas tu akhlaknya macam mana, tu je. Dan Allah bagi saya jawapan melalui orang-orang ni. Sebab saya tak pernah jumpa depan, dan saya tak tahu macam mana rupa. Dan bahkan masa tu, encik, saya nak cerita jujur, ada hamba Allah tu dia nak tunjuk, saya ada gambar kami persatuan sama-sama. Lepas tu saya kata tak apa, saya tak nak tengok. Masa tu saya fikir, kalau saya terima seadanya macam mana, saya akan terima seadanya. Cuma saya nak istikharah tu kan, lepas tu saya nak pastikan orangnya ada agama, ada akhlak yang baik. Macam tu. Lepas tengok betul-betul menyesal tak? Menyesal. Okey, bila tengok, ya Allah, macam ni orangnya. Masya-Allah. Tak adalah, saya syukur pada Allah. Syukur. Masya-Allah. Terima seadanya, redha je lah. Saya bersyukur dengan apa yang saya tengok sahaja. Itulah, terimalah seadanya saya kan. Okey, lepas tu kan pendek cerita, saya bukan sekadar istikharah macam tu tuan-puan sekalian. Sebab saya jenis yang okeylah, kalau ni jodoh, walaupun kita tak ada ayat-ayat jiwang-jiwang, saya terus kata kalau macam tu, step seterusnya adalah datang jumpa mak ayah. Kalau mak ayah setuju, mak ayah okey,
maka kita boleh kita tengok step seterusnya. Macam tu. Saya kalau boleh masa tu tak nak macam melibatkan saya yang mulia dulu, tapi Allah dah takdirkan begitu kan. Dan bayangkan tuan-puan sekalian, zaman tu 16 tahun yang lepas, encik suami saya turun daripada UTM Skudai, dia buat master kat sana bidang chemical engineering. Dia naik bas daripada Johor, dia turun bus stop dekat dengan kampung kami, bus stop dekat kampung kami. Dia datang seorang diri. Dia tak datang dengan kawan ke, dengan saudara ke, dia datang seorang diri, turun bas sampai pagi. Encik mandi tak masa datang rumah saya? Mandi dekat mana? Adalah. Okey, maksudnya dia turun daripada Johor bertolak malam sampai pagi. Lepas tu pagi tu dia datang jumpa ayah saya. Lepas tu kan, yang kelakarnya, bila ayah saya bila orang datang nak jumpa, memang cik suami saya ni cakap lah, pakcik, encik cakap apa pada ayah? Yang terakhir kan pemula, yang mula-mula yang first tu. Yang first. Kali pertama jumpa ayah. Soalan tu ke? Ya Allah, memang encik lupa Okey, encik jumpa ayah, encik cakap macam mana? Cakaplah kata nak berminat dengan ni, berhajat ni lah apa semua. Kemudian ending tu saya tanya terus lah, layak tak layak, lulus tak lulus. Itulah tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Pendek cerita, berapa kali pendek cerita, saya masa tu dah habis di Kuza. Saya sedang menunggu untuk pergi ke Mesir. Jadi saya ada di rumah lah. Jadi bila encik suami datang seorang-seorang daripada Johor, turun bas, lepas tu datang jumpa ayah saya seorang-seorang, saya rasa macam terkejut jugalah. Nekatnya dia ni. Lepas tu bila dia bercakap dengan ayah, saya tak tahu apa yang dia cakap, sebab saya memang malulah duduk, memang tak jumpa. Lepas tu ayah saya bercerita pada saya, budak ni lucu lah, kelakar lah. Ayah saya kata, kelakar lah. Sebab apa ayah? Lepas dah cakap-cakap tu kan, dia tanya ayah, pakcik saya lulu tak? Macam temu duga. Macam pergi temu duga. Pakcik saya lulu tak? Ayah saya ulang. Ayah saya kata macam, kelakar lah budak ni. Pakcik, saya lulu tak? Subhanallah. Dan masa itulah ayah saya, mungkin kerana nampak kejujuran dan kesungguhan, keberanian, Masya Allah, 7,000 orang tengok ya, kesungguhan, keberanian encik suami tu kan, Masya Allah. Lepas tu ayah saya pun panggil, Asma. Saya ni menggeletar, sebab untuk kali pertama saya nak tengok siapakah lelaki yang saya terima dan istikharah. Untuk kali pertama untuk saya berhadapan. Dan saya berdebar kenapa ayah saya panggil saya. Dan rumah kami ni memang asing, tetamu lelaki perempuan akan duduk di ruang tamu berbeza. Saya ingat masa tu encik suami kan dengan ayah duduk dekat sofa. Lepas tu saya keluar dengan mak saya. Saya keluar dengan mak saya teman saya. Pakai lengkap lah kan, tudung bulat, apa stokin. Duduk di meja yang lain, jauh lah. Encik dekat sofa, saya duduk kat meja bulat tempat makan, jauh. Lepas tu memang tak pijak kaki lah kan. Itulah kali pertama. Dan memang tak pusing langsung, memang tak tengok langsung, memang tak tengok, tunduk. Lepas ayah kata, okey Asma, ni lah yang kata nak jumpa, nak ni ayah Lepas tu tunduk. Dan sampai habis saya tak bercakap walaupun sepatah. Betul. Tak bercakap walaupun sepatah. Lepas tu ayah kata, okey Asma, boleh masuk, boleh. Tapi saya dengar bisikan tu. Dengar bisikan hati tu. Masya Allah, dengar tak macam jantung tu macam pecah apa semua. Okey. Subhanallah, pertemuan begitu saja. Kemudian terus, tak lama lepas tu terus bertunang. Dan masa bertunang pun suami tak datang. Tak ada, bertunang tu antara dengan ibu mertua saja. Masya Allah. Dan sangat simple, saya pakai tudung biasa, baju biasa, tak ada majlis apa-apa. Sebab mak saya bagi syarat tak nak apa-apa hantaran. Yang penting bertunang mengikut cara Islam. Kan ada persetujuan apa. Dan sangat simple. Dan cik pun tak datang. Lepas pada tu kami tak bertemu tuan-puan sekalian. Sehinggalah dah berapa bulan bertunang, memang tak dibenarkan bertemu, kami tak ada bertemu langsung apa semua. Lepas tu tuan-puan sekalian, Masya Allah, bila nak pergi ke Mesir, bila kami nak ke Mesir, Masya Allah, bukan kami, bila saya nak ke Mesir. 15 minit lagi. Okey, masa dah habis, ada 15 minit lagi. Ceritanya bila saya nak ke Mesir, lepas dah bertunang, tunang nak jumpa. Tapi syarat mak ayah, berjumpa mesti depan mak ayah. Dan memang kami taat, kami ikut.
Dan saya ingat masa encik suami datang dekat rumah sebelum saya nak bertolak ke Mesir, jadi encik suami nak jumpa. Jadi masa tu bayangkan ya, bila kami berjumpa di rumah saya, encik suami datang. Jadi saya duduk di ujung yang jauh, encik suami duduk ujung jauh. Pun sama situasinya, kami tak bercakap. Yang bercakapnya adalah ayah bercakap dengan encik suami. Saya memang takkan dah nak bercakap depan mak ayah, memang malu tuan-puan sekalian. Tunduk, malu. Encik suami pun tak ada tegur saya pun tak ada tegur sebab depan mak ayah. Subhanallah, memang sebenarnya bukan hanya kami saja, bukan kami saja. Adik-beradik saya semua mak ayah memang bagi syarat. Kalau ada kenal, kan, ada hajat nak nikah, bawa jumpa terus mak ayah. Walaupun ada adik-beradik saya yang nikah masa umur 19 ada, umur 20 ada, 21. Dan hampir ramai di kalangan adik-beradik saya yang nikah masa belajar. Mak ayah saya prinsipnya begini, kalau dah ada, lepas tu bawa jumpa. Bahkan mak ayah saya paling utama, dia bukan lihat kerja. Kebanyakannya masa nikah tu belum dapat kerja, tak ada kerja lagi, Masya Allah. Masa tu saya pun belum habis belajar, encik suami pun belum habis belajar. Masya Allah. Mak ayah saya kata insya-Allah rezeki akan, mak ayah kata rezeki ada tu, lepas nikah ada rezeki, jangan bimbang. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas daripada kita jumpa, dan mak ayah bagi syarat, semua anak-anak macam tu, kalau nak jumpa mesti dengan mak ayah ada sekali. Kami memang tak dibenarkan untuk jumpa di luar, ataupun pergilah keluar ke mana, ada teman ke, pergi makan. Memang tak ada istilah makan. Contohnya nak urusan nikah sekalipun, urusan untuk cari urusan nikah, contohnya kita nak cari, tapi gelap okey, urusan contohnya nak cari barang untuk hantaran ke apa ke, memang tak ada istilah tu. Okey, subhanallah. Okey. Lepas tu kan encik, saya bila nak pergi Mesir saya buat syarat. Bila nak pergi Mesir saya buat beberapa syarat. Saya kata sebelum tu ada guna telefon. Okey ni. Tak apa, maintain macam ni je. Boleh sebab saya okey, lepas tu Masya Allah, bila saya nak pergi Mesir saya buat syarat. Selepas ni saya nak pergi belajar ke Mesir. Jadi saya tak nak diganggu. Saya nak fokus belajar di Mesir. Jadi bila saya nak fokus belajar di Mesir, saya nak tinggalkan telefon. Kan, telefon ni saya nak tinggal. Jadi saya tak nak berhubung dengan awak. Saya panggil ustaz masa tu. Saya tukar panggilan, panggil ustaz. Dia tanya kenapa panggil dia ustaz. Saya kata supaya ada gap. Ini paling penting tuan-puan sekalian. Walaupun dah bertunang, maksudnya kami jaga panggilan. Saya panggil ustaz, panggil ustazah. Dia tanya, saya bukan ustaz. Tak apa, saya kata. Saya tak nak panggil nama, nak panggil abang ke, nak panggil Fazli ke, nak panggil abang, memang tak. Saya kata saya akan panggil ustaz sehinggalah lepas nikah. Sebab kita tak pasti ni, walaupun dah bertunang, kita sebenarnya akan nikah ke tidak. Jadi selagi itu saya akan panggil ustaz, dan ustaz panggil saya ustazah. Dan saya bagi syarat, saya kata saya nak pergi ke Mesir ni. Saya nak banyak baca Al-Quran, saya nak banyak hafal Al-Quran, saya kena hafal banyak hadis. Saya takut saya terganggu dengan encik. Jadi dengan ustaz. Jadi saya akan tinggal telefon. Lepas tu bagaimana kalau saya nak berhubung? Ustaz tanya saya kan, encik tanya. Saya kata kalau berhubung tinggalkan mesej di Messenger saja. Zaman tu kita, bila saya tak bawa telefon, saya memang zaman tu telefon dah guna, kawan-kawan semua telefon. Memang saya tinggal terus. Utamanya bila mak tanya macam mana nak berhubung, tak apa mak, nanti Asma bagi nombor telefon kawan. Kalau mak ada nak hubungi Asma, kalau Asma nak hubungi mak, Asma akan telefon. Sebab mak pun pelik, kenapa tak nak tinggal telefon, daripada guna telefon saya tak nak guna. Tujuan utama saya tak nak ada gangguan masa saya belajar, masalah hati bila tiba-tiba tunang tanya khabar ke, kan, syok, tiba-tiba nak cakap rindu sayang, saya tak nak benda tu. Jadi tunang pun setuju masa tu. Alhamdulillah, subhanallah tuan-puan sekalian. Yang berlakunya adalah kadang-kadang dia tanya khabar melalui Messenger. Messenger tu kita kena buka kita punya Messenger, Yahoo Messenger. Kadang-kadang saya nampak ada dia tinggalkan, dia pun dah tak online pun. Lepas tu saya jawab, okey baik, macam mana belajar? Okey, simple je. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi macam tu lah lebih kurang setahun saya habis belajar apa semua kan. Balik tu saya habis, saya belum kerja. Kemudian suami masih buat master tak siap. Saya masih ingat masa tu tuan-puan sekalian, mak mertua, Masya Allah, mak mertua minta dengan saya, Asma,
boleh tak tangguh lagi, sebab asalnya saya balik bulan 8. Lepas tu rancang nak nikah bulan 11. Ingat kan? Lepas tu mak mertua risau sebab anaknya masih buat master, masih belajar, tiba-tiba nak nikah. Lepas tu mak mertua hubungi, kata, Asma, boleh tak tangguh lagi, kita tangguhkanlah lagi sampai Fazli dapat kerja. Bayangkan saya ni bakal menantu perempuan pula tu. Saya jawab pada mak mertua, saya jawab, panggil dia Mac. Mac, orang besut. Mac, kalaulah kita letak syarat bekerja, kalaulah susah nak dapat kerja, berapa lama kita nak tangguh? Tapi Mac, saya kata, kita yakin Mac, insya-Allah bila dicepatkan nikah, cepat dapat kerja. Subhanallah. Nak kata saya ni tak malu ke? Betul. Ha? Ya, tak malu. Tak sabar semua. Tak malu, tak sabar apa semua kan. Saya kan macam ni, okey dah balik, lepas tu kita dah ni percepatkan saja. Lepas tu mak ayah saya pun memang jenis macam tu. Okey dah ni biarlah mak, tak apa, rezeki ada lah tu. Mak ayah memang macam tu. Adik-adik saya nikah awal belum dapat kerja, tak apa, yakin rezeki Allah ada. Yang penting benda semua dah okey, orang pun dah baik apa semua ni. Bahkan tuan-puan sekalian, adik saya ada seorang doktor, medik kan. Masya Allah, ayah sangat mempermudahkan. Bagi syarat ayah, mak, orang tu baik, soleh, akhlak baik. Masya Allah, datanglah seorang lelaki yang baik, walaupun dari sudut kerjayanya adalah mekanik. Masya Allah, kerjanya mekanik, baiki kereta. Dan adik saya pula adalah seorang doktor medik. Jadi kalau kita tengok jurang latar belakang pendidikan tu macam jauh, tapi betapa mak ayah memang tak kisah syarat, orang jaga solat, jaga akhlak, bahkan menerima kebanyakan menantu tanpa kerja. Menantu kedua tanpa kerja, menantu ketiga, menantu keempat. Maksudnya kami 7 orang adik-adik perempuan yang tak ada, masih belajar lagi, tapi keyakinan. Dia kata tak apa Asma. Jadi bila mak ayah macam tu, Masya Allah tuan-puan sekalian, saya pun jadi yakin. Saya pun jawab dengan mama tua, tak apa Mek, insya-Allah kita yakin lepas nikah ada rezeki. Masya Allah, lepas nikah ada rezeki. Kalau nak letak kerja dulu sekian-sekian gini. Mungkin ada orang tak setuju. Orang kata, Ustazah, mana boleh jawab macam tu zaman sekarang, nak tanggung makan apa, makan pasir ke lepas nikah apa semua. Ini cerita 16 tahun yang lepas. Bukannya orang tak cakap macam tu tuan-puan sekalian. Tapi alhamdulillah memang kita berdoa, kita usaha, Allah bagi rezeki. Walaupun peringkat awal kita hidup memang susah. Pecah tabung silin dan sebagainya. Ya, kita memang berjimat sangat. Sebab encik suami walaupun begitu, dia pegawai penyelidik, dia dah ada gaji 1,200, tolak sewa dalam 600, makan minum apa semua. Memang berjimat. Lauk kami kebiasaannya adalah nasi, telur. Kan itu adalah lauk yang biasa. Dan makanan special kami sebulan sekali, apa dia? Laksa Penang. Laksa Penang. Itu kira makanan mewah kami dah. Maksudnya berlangsung naik motor sama-sama. Naik motor buruk sama-sama. Ya, naik motor buruk sama-sama. Memang tak ada kereta balik kampung, naik bas. Lepas tu tak mampu membeli mesin basuh. Memang sampai bersalin anak barulah anak pertama bersalin, barulah kami mampu dapat beli mesin basuh. Maksudnya lepas tu anak ke-7 mengandung 7 bulan 8 bulan belum mampu beli mesin basuh. Memang hidup seadanya sangat. Tapi sebab kita dah sebut okey, yakin dengan rezeki Allah, apa yang Allah tetapkan. Bukan kata terus ada rezeki melimpah ruah, tak. Suami pernah menjual di pasar malam. Lepas tu saya buat macam-macam. Inilah ikhtiar untuk hidup. Kita ikhtiar. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian adalah rezeki-rezekinya. Masya Allah. Macam tu lah. Okey Encik, dah lebih dah masa. Ya betul. Encik mungkin boleh saya simpulkan dulu, lepas tu Encik simpulkan ya. Okey, boleh. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kepada remaja sekalian, suka untuk saya sebutkan, Masya Allah, berkenaan dengan cinta apabila tiba masanya, Masya Allah, pada waktu yang tepat, pada masa yang tepat, Masya Allah, cinta akan datang dalam bentuk anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau cinta yang datang belum masanya, belum waktunya, dalam keadaan kita ni dalam keadaan lalai, leka, taksub dengan cinta, dia bukan satu anugerah, tapi dia satu musibah. Dia boleh jadi satu musibah yang menjadi satu fitnah. Dan suka saya ingatkan kepada anak-anak, adik-adik kan, yang sedang melayari bahtera cinta belum kahwin ni, tolong bertegas dengan diri sendiri. Tolong bertegas.
saya tahu saya mungkin tak mampu untuk mengawal perasaan saya. Saya bertegas dengan diri sendiri, letak syarat. Kami tidak boleh berhubung, kami panggilan kena ustaz ustazah walaupun dah bertunang. Sampai lepas nikah, akad nikah pun masih ustaz ustazah. Kemudian syarat yang lain, kita ibu bapa tetapkan tak boleh berjumpa melainkan depan mak ayah. Kemudian ada lagi lah syarat-syarat saya tinggalkan telefon sebab alasan utama saya tak nak berhubung dengan ada suatu benda yang memudahkan kami berhubung. Nampak kan tuan-puan sekalian? Itu antara ikhtiar saya supaya cinta yang Allah bagi ketika itu dipelihara, tak dikotori dengan maksiat. Sebab saya bimbang ketika itu membina mahligai rumah tangga di atas jalan maksiat. Ini yang berlaku pada hari ini tuan-puan sekalian. Remaja bila dah jatuh cinta, asyik dengan cinta, lupa pemberi cinta, lalu dia buat maksiat dengan cinta ini, kan Allah boleh tarik rasa cinta itu selepas nikah. Sebab apa? Kalau kita kata masjid tak boleh dibina di atas tanah yang haram. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah rahmah, tak boleh dibina di atas jalan maksiat. Dah berpeluk, dah cakap sayang-sayang. Zaman sekarang kan, dah panggil baba, mama, dah bincang anak-anak berapa orang, dah bincang gini-gini. Subhanallah, dah rindu-rinduan malam-malam, dah cakap benda-benda yang ni. Saya kalau ceramah khusus kami, saya selalu kata, kalau kamu buat perkara begitu sebelum nikah, bertaubat. Bukan saya suruh cari pasangan lain, tak. Saya kata bertaubat dan tolong berhenti. Sebab selepas nikah, perjuangan untuk mengukuhkan rasa cinta adalah perlu pertolongan Allah. Sebab sebelum kamu nikah, sebelum akad nikah, syaitan memperindahkan cinta kamu. Jadi kamu rindu, kamu sayang, kamu rasa nak jumpa, selalu nak lepaskan rasa rindu. Ramai yang dah berzina sebelum nikah. Itu kerja syaitan. Tapi sebaik kamu akad nikah, kerja syaitan bertukar. Dia akan membuatkan cinta kamu tu akan pudar. Tiba-tiba kamu rasa benci, tiba-tiba kamu rasa bosan. Selepas nikah, perjuangan kamu mempertahankan cinta adalah dengan Allah. Kalaulah kamu telah mengabaikan Allah sebelum nikah, kamu dah mengabaikan Allah, kamu buat maksiat, kamu dah tak kisah dah Allah pandang apa yang kamu buat, kamu dah mula tak fikir dah sebab kamu mabuk cinta, siapa nak bersama kamu selepas kamu nikah? Sebab syaitan akan bertukar watak untuk menghancurkan rumah tangga, akan merosakkan, membisikkan, kamu rasa jemu, kamu rasa benci dan sebagainya. Tetapi kalaulah kamu jaga hubungan, kamu bertaubat dengan dosa dan kamu tak buat dah maksiat, insya-Allah selepas nikah Allah akan menjaga hubungan cinta kamu. Selalu saya ingatkan begitu kalau ceramah khusus kahwin pada anak muda. Dan sebab itu ada orang kan, contoh encik kan, sebelum nikah kalau pegang tangan, contoh ni nak tutup dah ni, kalau sebelum nikah kan pegang tangan ni, pasangan bercinta, syok. Kalau sebelum bercinta syok, maksudnya macam kara, dia punya debaran, mungkin kalau kali pertama pegang cik tak basuh tangan satu hari. Sebab apa? Bau wangi-wangi. Itu kalau masa bercinta. Itu kerja setan dah tu, buat berdebar-debar kan, syok. Okey, cik sabar. Buat betul nak? Okey, menggetak. Macam bercinta. Saya selalu kata, kalaulah kamu tak jaga, kamu dah pegang-pegang tangan semua sebelum bercinta, ada kemungkinan lepas kamu nikah, kamu dah tak rasa apa-apa. Bila pegang pula rasa macam nak lepas. Apa pegang-pegang ni, rasa rimas. Tapi kalau kamu jaga, kamu tak pegang sebelum nikah, kamu tak panggil sayang, kamu tak ada buat maksiat, insya-Allah bila kamu pegang tangan pasangan kamu, isteri kamu, suami kamu yang sah besok, Allah kekalkan rasa indah tu sampai ke tua. Jadi encik, soalan saya, sekarang kan dah tak nikah 16 tahun, masih rasa seronok tak pegang tangan? Alhamdulillah, bergegar lagi. Masya-Allah. Maksudnya masing-masing mengalir rasa sayang, rasa syok tu kan. Maksudnya siapa yang menjaga perasaan tu? Allah ya Wadud yang maha cinta, yang memberikan aliran rasa cinta. Allah ya Rahman ya Rahim, pengasih penyayang kan. Allah ya Latif, yang lembutkan hati bila kita bergaduh, cepat baik dan sebagainya. Siapa yang menjaga batasan sebelum nikah, Allah akan menjaga cinta dia, kesucian cinta dia selepas nikah. Jadi siapa yang sedang mabuk cinta sekarang dan sebagainya, tolonglah stop, bertaubat. Sebab tak ada siapa yang boleh jaga cinta kita lepas nikah melainkan Allah, pemilik cinta, Allah ya Wadud. Itulah daripada saya. Mohon maaf saya cakap banyak, encik. Lelah nampak sana. Itulah letih, subhanallah encik. Sebab encik banyak lupa memori kisah cinta. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey encik. Kita nak promo ni. Okey, baik.
Lepas ni Encik cakap sebab takut orang left dah kan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kami nak mengajak untuk hadir ke satu webinar online yang kami sebenarnya jarang buat. Webinar online berbayar kami buat 2 bulan sekali je. Tapi khas Ramadan sebab saya sebenarnya malu bila nak buat segan dan malu bila nak buat seminar berbayar. Sebab kami biasa, saya sendiri kita buat seminar ni percuma, ceramah percuma kan. Jadi tuan-puan dan puan-puan Allah sekalian, sempena Ramadan insya-Allah kita akan 4 panel seminar di ambang Ramadan ni, masya-Allah. Yang pertama iaitu Ustaz, saya sendiri slot yang pertama iaitu berkenaan satu soal jawab fiqh Ramadan. Slot yang kedua iaitu Ustaz Abdul Muin akan membawakan tajuk iaitu menggapai darjat takwa melalui suluhan Al-Quran. Jadi Ustaz Abdul Muin pakar tafsir akan berkongsi kepada kita ayat-ayat berkenaan dengan Ramadan. Ayat-ayat kita akan tadabbur ayat-ayat berkenaan puasa dan Ramadan. Jadi kita akan cuba memahami bagaimana nak dapat darjat takwa melalui suluhan Al-Quran, tadabbur ayat-ayat berkaitan dengan Ramadan dan puasa. Dan sebelah petang pula adalah slot kita bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman ataupun dipanggil Uza. Uza akan membawakan tajuk iaitu keajaiban dan kemuliaan Ramadan di diskusi ilmiah membongkar ilmu keajaiban dan kemuliaan Ramadan. Subhanallah. Soal jawab. Ya, ia lebih kepada soal jawab dan insya-Allah Ustaz Zaharuddin akan membawakan tajuk tersebut pada sebelah petang. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan webinar ini dengan nilai RM60 itu adalah satu infak tuan-puan kepada kami sebenarnya untuk kelangsungan kerja amal dan kerja dakwah di bawah Sahabat Amal Care dan banyak kerja-kerja projek-projek kerja dakwah dan amal. Subhanallah tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada link tu kita share semua. Mungkin ada yang kata Ustazah saya tunggu gaji. Tak apa, sebab webinarnya 3 hari bulan April 2021. Jadi tuan-puan sekalian sempat untuk gaji April ni, gaji Mac ni untuk daftar ni. Siapa yang ambil satu boleh tengok isi keluarga, tak ada masalah. Share lah. Subhanallah. Dan ini bukan sekadar yuran kan, anda pun dapat sesuatu. Kemudian ini juga adalah satu bentuk infak tuan-puan sekalian untuk kelangsungan kerja dakwah, kerja amal kami. Jadi saya percaya sebelum Ramadan nanti saya pun ada banyak ceramah juga Ramadan. Kalau tanya Ustazah kenapa tak buat terbuka, ramai nak dengar ceramah-ceramah ni. Tuan-puan sekalian, banyak ceramah yang terbuka saya, tapi ini adalah ikhtiar kami untuk mengumpul dana. Jadi mungkin ada yang tak mampu tapi nak masuk, anda boleh WhatsApp juga sebab di sana nanti ada orang yang nak infak, nak taja. Kepada siapa yang nak menaja untuk orang lain masuk, sebab macam yang lepas ada yang bagi infak menaja sebab dia tahu ramai orang tak mampu. Jadi ada yang tak mampu, dia dapat tajaan. Jadi ada orang dia akan mesej Ustazah, saya nak ambil untuk saya dan saya nak ambil juga untuk 10 orang lagi. Nanti Ustazah bagilah kepada sesiapa 10 orang lagi yang tak mampu untuk masuk webinar tu. Jadi pun boleh macam tu. Dan mungkin ada orang kata Ustazah 3 bulan April saya tak free, masa tu saya balik kampung. Tuan-puan sekalian, bila anda dimasukkan dalam grup tertutup FB ni, grup ni tak akan ditutup sampai bila-bila. Jadi kalau lepas 3 bulan anda boleh tengok lagi 4 bulan, boleh tengok 5 bulan. Jadi kami akan mengumpulkan 3 poin utama dalam webinar Ramadan ni. Pertama, bab fiqh. Yang kedua, berdasarkan akidah. Kemudian ketiga, bab tasawuf, kan kemuliaan Ramadan apa semua. Jadi cukup elemen persiapan kita untuk hadapi Ramadan dari sudut akidah, dari sudut fiqh, dari sudut tasawuf, akhlak. Jadi kita nak, target kita adalah mencapai darjat takwa dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Dan kita nak apa tuan-puan sekalian? Kita nak dapat pintu ar-rayyan, dipanggil masuk melalui pintu ar-rayyan. Jadi insya-Allah ini persiapan penting kita tuan-puan sekalian, supaya kita dapat apa? Kita dapat menjadikan Ramadan kali ini penuh dengan makna, Ramadan yang paling terbaik. Mungkin ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Subhanallah. Jadi sekadar itu daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Pergi kepada Encik Suami buat kesimpulan tajuk kita apabila ketika cinta bertasbih, apa saja diserahkan pada Encik. Allah Akbar. Jadi alhamdulillah seronok dengar Ustazah bercakap tentang kisah ni. Dia menggamit kembali memori-memori yang telah hilang dalam kepala saya. Jadi dia telah terkat balik lah. Oh macam tu rupanya, oh macam ni rupanya. Jadi alhamdulillah. Namun begitu ada lagi part-part yang mana yang Ustazah belum share lagi tu. Part sambutan di airport,
Contohnya ada satu cerita itu nanti to be continue. Sebenarnya kami nak buat novel. Novel insya-Allah. Novel sebenarnya untuk panduan remaja bagaimana apabila anda terjatuh cinta kan, bila dah sebenarnya ramai orang nak jatuh cinta tak jatuh-jatuh. Betul. Ada orang yang jatuh cinta tak disambut. Betul. Macam Ustaz Azmi nak jatuh cinta tak jatuh-jatuh. Ada orang jatuh cinta, cintanya tak disambut. Ini merana. Tapi yang jauh lebih bahaya apabila jatuh cinta disambut. Jadi tujuan kita nak buat novel tu, kisah cinta kita tu supaya ada panduan apabila dah jatuh cinta apa yang perlu dibuat. Kan, bagaimana nak menjaga hati, bagaimana nak jaga batasan. Betul. Jadi ada part istimewa sebenarnya yang sangat lucu dalam kisah kami. Dan ujian pun banyak sebenarnya. Banyak ujian. Jadi alhamdulillah. Maaf cik, saya bercakap lagi. Banyak poin saya bercakap lagi, Ustaz akan menyampuk ni. Okey, subhanallah. Tak apa. Perempuan macam jiwa kacau, tulis tadi kata apa, perempuan ni bila perlu bercakap. Ya. Lelaki bercakap bila perlu. Jadi saya terimalah benda tu. Memang betul pun. Tapi don't worry Ustaz, good. Saya bercakap, Ustazah menyampuk tu normal sebab dia Ustazah perlu bercakap. Cinta cik pada saya semakin ni semakin segar dan membugar lah. Okey, insya-Allah. Jadi ada part lain antaranya lagi adalah Ustazah. Ketika akad nikah sebenarnya kali pertama tu gagal kan? Sebenarnya betul dah. Gagal, maknanya tak sah tu. Ya. Bila kali pertama tak sah tu, kepala saya dah gelap tu dah. Gelap. Tak nampak apa sebab depan orang. Tak ada ayat apa-apa, sahaja tu dah hilang semua dah. Sahaja aku terima nikah dah hilang semua dah. Sebab kali pertama tu disahkan tidak sah. Tidak sah. Allahu Akbar. Saya masa tu saya terpengaruh sinetron, kan, drama. Sekali akad tu dah jadi, tiba-tiba saya tak jadi. Tak menjadi. Jadi saya pun panik masa tu. Tapi alhamdulillah keluar je dan sah tu, alhamdulillah. Ya, itu antara part-part yang inilah. Dan banyak lagi part-part antaranya bila mana kita mulakan hidup ni. Permulaan hidup tu sangat-sangat mencabar sebenarnya. Permulaan hidup tu dengan keperluan saling memahami antara satu sama lain. Tapi yang penting asal dalam kita punya perkahwinan adalah ilmu. Saya beruntung bila dapat ustazah seorang yang berilmu. Beruntung sangat-sangat. Sebab banyak dah lepas, bahagian tugas saya dah lepas untuk dalam pendidikan, menutup aurat dan sebagainya, mengajar isteri solat, mengajar isteri dan sebagainya terlepas. Sebab ilmu yang ada pada ustazah sendiri itu melengkapkan kita dalam sebuah rumah tangga. Jadi begitu juga kita dalam kehidupan kita sekarang hari-hari mendatang perlu ada ilmu. Bila ada anak seorang, ada ilmu, anak dah besar ada ilmu, anak dah matang ada ilmu, anak nak berkahwin pun ada ilmu. Semua sentiasa perlu tingkatkan ataupun upgrade kita punya ilmu dalam perkahwinan. Barulah kita rasakan bahawa perjalanan tu serasi dan penuh dengan persefahaman. Dan bila ada cabaran dan ujian tu, bila ilmu di atas, insya-Allah ujian tu akan mengecil. Bila ujian lebih besar daripada ilmu, maka kita tak kuat untuk menghadapi cabaran dan gelora dia. Jadi alhamdulillah lah, setiap hari itu penuh dengan pelajaran untuk kita perbaiki kehidupan kita. InsyaAllah kita akan tambahkan ilmu-ilmu kita lah. Sebab kita nak memimpin ke syurga kan, nak memimpin tangan isteri kita ke syurga, nak memimpin tangan anak-anak kita ke syurga. Jadi perlukan ilmu sebenarnya. Pesanan untuk diri saya sendiri sebagai suami lah. Dan akhirnya insyaAllah untuk tambahkan ilmu Ramadan dalam kita nak memantapkan atau nak meraih 100% atau maksimum pahala kita di bulan Ramadan ini, kita perlu ada satu ilmu juga. Mungkin ada persoalan-persoalan yang tidak terjawab, ataupun bagaimana kita ada satu tips untuk kita bangkitkan rasa tu sebenarnya. Kalau tak ada rasa Ramadan, tak ada rasa 13 April tu, tak ada rasa 13 April daripada sekarang ni, mungkin kita kena bangkitkan rasa kita. Jadi dengan bangkitkan rasa kita, dengan kita bersemangat sikit, mungkin salah satu cara adalah kita join webinar kita lah, insya-Allah. Dalam bangkit rasa tu penting, insya-Allah. Encik, sebenarnya saya nak menyatakan rasa syukur. Ialah bersyukur tu depan Allah. Sebab Encik, ya Allah kurniakan saya seorang suami yang sangat memahami dan menerima saya seadanya, sentiasa memaafkan, sentiasa menerima kekurangan. Allahu Akbar. Untuk pengetahuan tuan-puan sekalian, antara ikhtiar saya kan, macam mana pun suami adalah keutamaan kita. Walaupun suami saya bukan background pengajian Islam, kimia, kejuruteraan kimia, bila saya nak keluar rumah, saya tetap akan tanya suami tentang pakaian saya. Saya akan tanya, bang, okey tak ni? Okey tak? Saya akan tanya, okey ke tidak. Dan masih lagi berlaku, macam contoh kemarin, saya adalah nak pakai satu baju bercorak tu kan. Bila saya nak keluar, saya dah keluar rumah, saya kata, bang, okey tak? Suami saya kata, pergilah tukar pakai baju pakai jubah yang kosong.
Saya ada macam jubah yang sedikit bercorak macam tu lah. Maksudnya bukanlah kata tak tutup aurat, tapi dia kata macam menyelah sangat, pergi tukar. Tak payah pakai. Boleh menyambut sikit? Boleh. Ini kadang kita sebagai isteri ni ada satu kelemahan yang besar sebenarnya, Ustazah. Allah. Dia suka bertanya pada suami dia. Dia pergi pasar raya, dia berkenan dengan baju A. Tanya. Dia tanya lagi, cantik tak baju ni? Kalau A saja, cantiklah dalam jawapan suami. Meraihkanlah. Lebih masalah ada A dan B. Jadi suami pun masalah jawab. Tapi dia ada 50%. A 50%, B 50%. Jadi dia jawab mana-manalah A. Kalau tepat, dia mengembirakan hati pasangan. Kalau ada 4 pilihan, A, B, C, D, yang tu jam suami, tak reti. Kalau bertanya 4 pilihan ni, dia akan jadi jam. Lelaki bila dia mudahnya satu pilihan je. Nak makan mana? Bagi pilih satu pilihan. Nak makan mana? McD. Jom ke McD. Jom, bagus. Kalau McD, KFC, yang mana satu? Dia akan jawab, ikutlah. Mana-mana pun boleh. Dia blend macam akad nikah. Itu soalan yang susah bagi lelaki. Tapi kalau saya sendiri ambil sikap, apa-apa memang akan bertanya suami, walaupun benda remeh. Betul. Maksud walaupun berkenaan dengan baju, walaupun berkenaan dengan apa pun, walaupun duduk jauh akan mesej, "Bang, boleh tak ni? Bang, boleh." Walaupun saya tahu jawapan dia mesti akan boleh, tapi itulah di antara bentuk komunikasi kita, apa-apa izin suami. Walaupun benda tu patutnya, alah tak payahlah tanya suami, tak ada. Sebab itu latihan mak saya juga, apa-apa tanya suami, walaupun tahu suami akan izinkan, tapi ada barakah bila suami kata, "Okey, buatlah, okey, boleh, okey ni." Di situ ada barakah. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi kembali pada encik sebagai penutup. Tak ada apa dah, Ustaz. Salah penutup. Alhamdulillah, sekadar itu tuan-puan sekalian, terima kasih kepada semua. Dan insya-Allah kita juga nak melancarkan buku Ramadan, satu-satu soal jawab Ramadan. Satu-satu soal jawab fiqh Ramadan. Ini adalah buku saya sendiri, Ustazah Asma Arum, bersama dengan tim penulis dan juga Ustaz Muhammad Zulkhairi. Masya-Allah, menghimpunkan 111 soalan yang paling popular secara terperinci. Masya-Allah. Okey. Jadi itulah dia. Terima kasih daripada kami. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi, semoga dapat pengajaran daripada apa yang kita kongsikan. Selamat malam. Seperti mana kita bagi tahu awal tadi, kita sedang dalam proses untuk mencuba setting ni. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua, kepada tim dan sebagainya. Ramai ada tim ni, dalam 10 orang, alhamdulillah. Ustaz Arif daripada Kedah. Ustaz Arif daripada Kedah. Ustaz Raja, Ustaz apa nama? Ustaz Farhan. Alhamdulillah. Ustaz Azmi ada. Sekian daripada kami, sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asnal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian.